Oke, salam dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak. Edisi Sarawak ya kawan-kawan. Dan saya jarang buat pencerahan mengenai isu politik Sarawak ni. Tetapi apa yang saya rasa sebagai rakyat dan mungkin pandangan saya ini dianggap oleh pemimpin-pemimpin politik Sarawak, terutamanya GPS sebagai macai saja yang mereka rasa seperti sampah. Tetapi saya sebagai rakyat berhak untuk saya mengeluarkan pandangan saya berkenaan dengan isu ini. Kerana apa yang berlaku di negeri Sarawak hari ini, kita lihat terutamanya pemimpin GPS yang begitu lama berkuasa. Kita lihat ini bukan saya pandai-pandai ya. Kita lihat tidak semua mungkin, tetapi rata-rata adalah terlalu angkuh dan terlalu sombong. Tapi mereka lupa bahawa mereka itu naik daripada undi rakyat. Jadi bila mereka sudah menjadi wakil rakyat, keangkuhan mereka itu kita boleh lihat dengan jelas lah. So yang masalah di sini, yang saya lihat di Sarawak hari ini, teori yang ditanam oleh GPS untuk rakyat Sarawak ni tadi, jangan lawan perintah itu. Jangan lawan perintah itu maksudnya jangan lawan kerajaan. Tetapi rakyat waktu itu dulu tidak tahu maksudnya jangan lawan perintah itu apa. Mereka tidak sadar bahawa pimpinan politik yang ada di Sarawak itu sebenarnya yang bentuknya adalah daripada rakyat. Yaitu seperti juga di pusat ataupun seperti juga di Semenanjung. Caranya adalah sama, yaitu undi rakyat menaikkan pemimpin untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi YB. Jadi bila mereka jadi YB, mereka seolah-olah seperti hero. Ini yang berlaku. Dan pada pandangan saya juga, kaum yang majoriti di Sarawak, yaitu kaum Dayak, dipecah belahkan dengan menggunakan pecahan kaum, yaitu apa yang dia lakukan. Dayak itu dipecahkan kepada nama Dayak ini tadi dipecahkan kepada Bidayuh, Kelabit, Malanau, Iban, Kayan, Kenyah. Dia pecahkan nama Dayak ni. Umpamanya Melayu itu kan dalamnya ada Jawa, ada Bugis, tapi namanya Melayu. Tapi di Sarawak dia pecahkan Dayak ini supaya berlaku perpecahan kaum, untuk mereka nak menarikkan sokongan. Begitu juga mereka memainkan apa yang dipanggil pecah dan perintah dilakukan di Sarawak sampai hari ini. Cara pecah dan perintah yang dimainkan oleh GPS ini berhasil untuk mereka terus kekal memerintah. Dan kalau kita lihat pertembungan antara parti pembangkang sendiri berlaku juga. Jadi ini adalah parti yang kita lihat sudah memecahkan kaum Dayak yang terbesar di Sarawak. Dan yang paling saya juga lihat, masalah Dayak ini tadi tidak bersatu hati. Mereka bila dalam keadaan susah mengkritik kerajaan, apabila ditindas oleh kerajaan yang ada, mereka tidak boleh bersuara. Tetapi apabila sampai pilihan raya, mereka tetap menyokong kerajaan. Ini yang terjadi di Sarawak ni. Jadi mereka fikir bahawa apabila orang tu dapat gelaran datuk, menjadi YB, mereka tidak fikir bahawa yang naikkan YB ini mereka. YB ini bekerja untuk mereka sebenarnya, bukan datang ke kampung ataupun datang ke kawasan seperti raja. Nah, ini yang berlaku. Dan banyak YB di Sarawak yang mana yang kita lihat bahawa banyak yang tidak turun padang pun sebenarnya. Ini pola politik yang saya lihat di Sarawak, yang banyak pembangunan itu seolah-olah dilambatkan ataupun sengaja dibuat begitu supaya sokongan mereka terus dapat daripada orang-orang kampung. Jadi perubahan ini perlu orang-orang Dayak yang mana yang memikirkan ingin perubahan perlu bersatu. Dan tak kira lah parti pembangkang mana pun, mereka perlu bersatu, perlu bergabung, perlu membuat satu jajaran baru untuk mereka kuatkan kumpulan mereka. Bukan seperti mana yang saya lihat hari ini,
ada sedikit pertembungan di antara mereka sendiri. Saya tak nak sebut parti politik mana, tetapi saya rasa ini perlu mereka lakukan kalau mereka ingin perubahan. Rakyat sebenarnya tidak ada pilihan, karena rakyat rasa bahawa kerajaan yang ada di sana hari ini seolah-olah bagus, kerana mereka tidak pernah tukar dan perubahan itu tidak pernah berlaku. Dan apa yang berlaku juga, politik Sarawak ini sudah dikuasai oleh elit-elit politik yang hebat, yang boleh dikatakan kapitalis. Jadi ini dah membuatkan parti-parti yang berkuasa dalam kerajaan Sarawak hari ini terus kekal berkuasa, kerana orang Sarawak kebanyakannya juga mengkhianati kepada kaum mereka sendiri. Pemimpin-pemimpin kaum yang ada di Sarawak banyak yang mengkhianati kaum mereka sendiri demi kuasa dan duit. Kalau kita tengok yang menjadi ketua kampung, yang jadi penghulu, yang jadi pemancar, kebanyakannya ini mereka ambil adalah daripada, contohnya yang saya lihat kebanyakannya mereka ambil daripada bekas-bekas government, contohnya bekas tentera, bekas polis yang mana dah bersara lah. Jadi ini yang mereka ambil untuk mereka cuba pengaruhkan orang di kampung. Jadi mereka ini tadi terjerat dengan ganjaran yang ditawarkan oleh parti politik. Jadi ini berlaku, ini amat membimbangkan. Kalau terus-terus berlaku seperti ini, maka check and balance di negeri Sarawak itu tidak ada. Jadi kenapa pembangkang susah nak menang? Karena inilah masalah rakyat Sarawak dan juga masalah parti lokal ataupun parti yang daripada Semenanjung tidak bersatu hati untuk mereka nak terus melawan kerajaan GPS yang ada hari ini. Karena kalau mereka boleh bersatu hati, mereka membuat satu gabungan yang baik, mereka boleh kalahkan. Tapi mereka hanya memikirkan kepentingan politik mereka sendiri. Ini yang berlaku. Kalau kita lihat pimpinan politik yang ada di dalam Sarawak ini hari ini, seperti pembangkang, terutamanya kalau kita lihat apa yang berlaku dengan PKR, mereka berpaling tada daripada mandat rakyat, mereka lompat. Walaupun mungkin pada mereka ini perkara biasa, tetapi ini amat membimbangkan kalau saya sebagai rakyat melihat bahawa pemimpin ini adalah mementingkan kepentingan pribadi. Karena mereka memikirkan bahawa saya melompat, saya dapat jawatan, saya dapat mungkin gelaran yang diberi, dan saya mendapat, kalau saya dah tidak jadi YB lagi pun, saya dah dapat pencen. So matlamat untuk sebenarnya untuk membantu rakyat itu, untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat itu tidak ada. Kalau kita lihat banyak daerah di Sarawak tidak guna kalau kita buat pembangunan, kalau kita tidak ada satu idea yang baik untuk kita nak menterjemahkan kepada rakyat. Contohnya di kawasan luar bandar. Contoh saya ambil contohnya di Serian. Kalau di Serian ataupun di kawasan lagi seperti Bintulu ke mana ke ataupun Sibu ke, kalau satu pembangunan dibuat tetapi kita tidak ada pelaburan yang contohnya di Semenanjung kita boleh menarik pelaburan luar seperti kilang-kilang, ini tidak akan membuatkan sesuatu anjakan kepada ekonomi negeri Sarawak itu. Ini yang saya lihat, kalau pembangunan dilakukan di pekan-pekan kecil tapi industri tak ada, bagaimana orang nak berniaga, bagaimana orang nak menjalankan ekonomi di sana? Jadi ini masih seolah-olah masih terpinggir, seolah-olah YB yang bertanggung jawab di daerah itu tidak memainkan peranan. Saya ambil contoh di kawasan Pekan Bau dan daripada Senyawan Bau sampai ke Lundu. Anak-anak Bidayuh yang ada di sana tidak mendapat apa-apa pekerjaan kalau tidak pergi ke Bandar Kuching.
satu orang YB pun tidak berjaya menarik pelaburan di sana untuk nak buat satu kilang ke, tak kira lah kilang ayam ke, kilang apa ke, yang sepatutnya ada supaya peluang pekerjaan anak-anak yang ada di situ boleh bekerja. Tapi apa yang berlaku, saya lihat ini tidak ada dibuat. Jadi pembangunan itu, kalau kamu cantikkan pekan bau, apa yang ada di kecantikan itu? Kalau tanpa ada pembangunan lain, contohnya ekonomi, seperti kalau nak harap orang-orang kampung hanya jual sayur, lepas tu orang buka kedai makan, orang datang dari kampung jual lada mereka, ini tidak memberikan manfaat yang besar kepada pembangunan di situ. Daripada turun-temurun, saya kadang kasihan. Itu saya selalu perkatakan dengan kawan-kawan saya, seandainya lah, tapi saya cuma cakap, tidak mungkin akan berlaku. Tapi saya kata seandainya saya yang jadi YB, saya yang pertama saya akan buat adalah mencari pelabur. Tak kira pelabur dalam dalam negara atau luar negara, saya akan cari pelabur untuk bertapak di situ, untuk membuka mereka punya kilang di situ, dan rakyat boleh bekerja. Apabila rakyat boleh bekerja, sedikit sebanyak ekonomi di situ akan meningkat, dan di situ akan berlaku dengan drastiknya perubahan. Tapi apa yang berlaku daripada turun-temurun, perkara ini di daerah-daerah tidak pernah berlaku hal seperti ini. Siapa yang jadi YB setelah menang pilihan raya, janjinya hanya, okey, aku nak buat jalan kampung kamu, aku nak buat elektrik kampung kamu, aku bagi tong biru kepada kamu, saya nak buat jambatan kampung kamu. Ini bukan tidak penting, tetapi yang paling penting adalah pelaburan yang kamu cari sebagai YB. Pelaburan di tempat kamu itu sepatutnya kamu tahulah bagaimana nak mencari. Jadi kenapa kamu jadi YB kalau kamu tak tahu cari pelaburan? Jadi untuk orang yang jadi YB ini, mereka harus bijak lah. Ini cuma seolah-olah teori saya, praktikal belum tahu. Orang kata cakap sembang kedai kopi. Tetapi seandainya kalau saya lah, tidak mungkin saya tidak boleh mencari pelabur untuk diletakkan kekuasaan itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau kita cari kilang yang nak melabur ke tempat kita, mereka sebenarnya lebih senang. Kerana apa? Kerana untuk nak mencari orang untuk pekerjanya dengan mudah, dan gajinya boleh dikatakan stabil untuk mereka membuka kilang di situ. Tidak perlu nak panggil pendatang asing untuk kerja di kilang kita. Jadi ini satu manfaat kepada rakyat dan orang yang di sekitar di situ, di mana tempat kita menang bertanding. Ini satu benefit yang baik yang kita patut bagi kepada rakyat. Peluang pekerjaan itu paling penting. Tapi apa yang berlaku hari ini, peluang pekerjaan itu tidak ada. Yang ada, rata-rata orang kampung terpaksa pergi tanam padi, terpaksa pergi buat kebun, lepas tu kerja dengan sakra, kerja dengan felda, gaji yang tidak seberapa. Di Semenanjung gajinya lebih tinggi, di Sarawak gajinya lebih rendah. Harga barang lebih mahal di Sarawak, lebih murah di Semenanjung. Bagaimana nih? Inilah yang saya perkatakan, kita punya government tu tak ada check and balance di Sarawak. Jadi ini harus ada tokoh-tokoh anak muda yang boleh naik untuk memimpin pimpinan baru. Tidak boleh lagi kita berharap dengan pimpinan lama. Kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku di negeri-negeri di Semenanjung ataupun pimpinan pusat di Semenanjung. Apabila pemimpin tua-tua ini semua, kita perlukan mereka, tetapi sebagai cukuplah mereka, kerana kita perlukan ideologi baru daripada anak muda. Tapi ini tidak berlaku di Sarawak, kerana orang kita ini melihat orang muda seolah-olah kamu belum layak lagi. Ini sifat yang masih tertanam. Sepatutnya kepercayaan kepada anak muda itu harus ada. Ini yang patutnya mereka lakukan daripada sekarang.
dan kita jangan berpaling tadah dengan pimpinan muda. Tapi ini mungkin hanya cakap saya saja, mungkin tidak boleh terlaksana kalau tanpa daripada setiap kaum itu bersatu padu untuk mereka ubah diri mereka. Kalau ini tidak dilakukan oleh kaum yang ada di Sarawak, terutamanya kaum Dayak, maka mundurlah kita selamanya. Karena pemimpin kita rata-ratanya menjualkan kaumnya kita ini untuk mereka terus kekal berkuasa, tetapi sebenarnya kita punya kaum juga mereka jual. Kita lihat tanah-tanah kita, tidak ada siapa yang untuk memberi pencerahan ataupun memberi satu jalan bagaimana nak selesaikan masalah-masalah ini. Ini adalah yang perlu kita pikirkan sebagai rakyat. Dan sekian ya pencerahan saya hari ini dengan edisi Sarawak. Thank you.